Soalan tentang bolehkah orang kerja berat seperti buat binaan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kita kata alhamdulillah dengan PKP mari ni tak ada orang kerja berat tahun ni. Inilah peluang untuk mereka berpuasa full. Selama ni berpuasa tarik tali, hari ni hari cuti puasa, hari kerja tak puasa. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan kalau kerja berat tak mampu dia nak berpuasa dan dia dia ada tanggungan yang tak ada rezeki lain, boleh mereka buka puasa di atas dasar masyaqqah. Atas dasar masyaqqah, namun begitu masyaqqah tu tuqaddaru biqadar. Kalau hari tak puasa, hari tak kerja lah. Jangan pula kata saya ni boroh kasar. Boroh kasar apa hari ni hari cuti. Jangan duk kasar-kasar lah kan. Masya-Allah tabarakallah. Baik, kita pergi pada soalan-soalan yang seterusnya. Banyak lagi soalan ni. Berpuasa dalam suasana PKP ini akan lebih mencabar memandangkan masa banyak di rumah. Mohon tunjuk ajar. Alhamdulillah, saya minta sahabat yang bertanya ni ulang baliklah video yang telah saya ulang tadi. Dan mohon juga tunjuk ajar Ustaz dan nasihat kaedah terbaik meminimalkan penggunaan gadget telefon, menonton TV. Kita ingatlah Ramadan ini mari dengan nafhatur rahman yang besar. Tapi kalau kita masih lagi menghabiskan masa dengan duk menonton TV, dengan duk main gadget, benda tak ada faedah, duk share benda yang tak sahih. Ni sibuk ni orang sehari dua ni duk atar ke saya. Ustaz minta maaf lah sebab hadis Jibril ni. Siapa tak minta maaf kali ni, maka dia akan macam-macam dosa. Kita kata Tuan, memang memohon maaf itu bagus. Dan kita diminta supaya bermaaf-maafan. Tapi kalau nak sandar kepada hadis Jibril yang dicari oleh ulama hadis tak jumpa, kita kata hadis ni tidak ada sandarannya yang sahih, tak payahlah duduk sandar di situ. Nak minta maaf je. Tak payah sebab hadis Jibril. Tidak. Tuan-tuan boleh baca penjelasan panjang yang dikeluar oleh My Hadis Jakim dalam web Jakim ada, dalam saya tolong share lagi link ni supaya mudah tuan-tuan dapat di Facebook saya Abu Anas Madani untuk mudah mendapat penjelasan. Soalan, boleh ke kalau saya dan keluarga solat berjemaah kat luar? Dan pada masa yang sama anak saya dan keluarga saya bersolat jemaah dalam bilik? Sah ke solat dan dapat ke pahala imam? Maknanya rumah dia besar, dia nak solat di beranda, kan? Isteri dalam rumah, tapi kalau bersambung tak apa. Contohnya kita kata beranda rumah kita luas, supaya orang luar tak nampak lah isteri kita, anak-anak perempuan kita tak. Kita buka pintu, ni macam sliding door ni, pintu ni. Buka sikit, dia duduk dalam tu, kita luar ni boleh. Tapi jangan pula kita duduk di atas bangsa di luar, dekat parking kereta, isteri di rumah, lah itu dia panggil tidak soft, tidak bersambung. Kita kena ingat, kita duduk di luar bangunan, kalau dalam masjid, walaupun 2 tingkat, 3 tingkat, di duduk atas masjid itu, tak apa, dia ada rabit, ada kaitan, ada ikatan, ada connecting, sebab masih dalam ruangan masjid. Tapi kalau di rumah, berbeza hukumnya. Tak nak buat, kenapa itu di antara. Kalau nak duduk di luar, isteri duduk dalam, tapi biar bersambung, sah. Letak anak tengah tu, buka pintu sikit, biar masuk. Macam-macam lah musim Covid ni kan, macam-macam dah cari, nak mencari keselesaan ke macam mana, wallahu a'lam. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Masih ada lagi soalan. Pohon pencerahan, bagaimana kedatangan nisfu Sa'ban lepas? Terdapat juga mesej yang memohon kemaafan dari sahabat-sahabat. Kita kata isu nisfu Sa'ban, hadis dia tu ada pro kontra. Ada ulama yang mentasihkan, ada yang menolak terus. Saya kata, kalau kita ambil hadis yang sahih, hadis yang diterima sebagai hadis yang baik sanadnya oleh sebagian ulama, tapi hadis tersebut diberi keampunan oleh Allah Ta'ala kepada mereka pada malam itu kecuali musyahid. 2 kumpulan yang tidak diberi keampunan. Yang pertama orang yang syirik, musyrik. Yang kedua musyahid, orang yang berkelahi. Jadi orang kelahi ni bukan setakat nisfu Sya'ban. Yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, laporan diangkat pada hari Isnin dengan Khamis pun tidak diangkat. Hatta yastaliha, sehingga mereka berdamai. Sehingga mereka berdamai. Jadi sekarang ni kalau tak berdamai, sama jugalah. Tak usah hantar-hantar mesej lah. Kecuali betul-betul kita bersalah dengan dia, hantar mesej, telefon, saya minta maaf dengan dosa kita yang lepas-lepas. Kalau kita ambil duit orang, bayar balik duit, jangan setakat SMS je. Akhir sekali dulu, kad hari raya, maaf zahir dan batin. Besar kad raya sampai. Jumpa hari raya tak salam juga. Kita kata ini tak jadi. Kalau setakat duduk berkat tepi jalan, duduk sekat berwasafi ya, tak cukup dia punya syarat. Soalan,
saya nak melantik anak saya lelaki berumur 24-25 tahun untuk menjadi imam solat, terutamanya semasa solat Isya dan dituduh dengan solat tarawih. Masalahnya saya kurang yakin dengan keupayaan anak ini untuk menjadi imam solat, terutama fardu. Adakah sah solat saya sekiranya saya berimamkan anaknya nanti? Ginilah, sebelum kita lantik dia jadi imam, kita dengar dulu dia baca. Terutama sekali Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya betul, makhrajnya kena, tak lari dia punya baris, sah lah. Jangan duduk susah-susah, duduk cari kau nak kena taranum lah, kena apa, tak payahlah. Jangan suruh anak kita yang biasa-biasa ni nak jadi macam Abdul Basit, Abdul Samad dah, nak cari syekh macam Syekh Musyari, nak cari syekh apa dia yang sedap-sedap baca Quran ni. Tak perlu, kita baca cara kita. Tapi kalau rasa macam goyah sikit bacaan dia, eloknya bapa yang kena baca Al-Fatihah betul ni solat Isya dulu. Nanti serah anak-anak untuk solat sunat. Solat sunat juta jawaz suaya. Maknanya ada kelonggarannya sikit, tapi yang pentingnya bacaan Fatihah dia betul sah insya-Allah. Carilah ustaz-ustaz yang selalu ajar tajwid, suruh dia dengar. Buka telefon je. Kan kita sekarang ni zaman PKP ni semuanya pakai online. Dan kita buka ustaz free, free. Saya nak suruh dengar anak saya baca Fatihah boleh? Boleh. Kalau dia baca betul, ustaz kata boleh lah. Boleh lah. Jangan ketat sangat, masya-Allah. Kan kalau kita pergi pula dengar orang-orang badui jadi imam, masya-Allah tabarakallah, mesti kita akan lari, kita kata tak sah. Tapi itu bacaan dia. Nak kata apa? Orang Pakistan baca lagu dia, orang Afrika macam tu juga, masya-Allah tabarakallah. Puasa tahun lepas saya tak sempat ganti. Bolehkah saya puasa ganti pada tahun ini? Selepas puasa akan datang, masya-Allah tabar. Bahaya. Siapa yang tak qada puasa tahun lepas sehingga masuk puasa tahun ni, maka dia kena apa? Dia kena ganti pada tahun depan dan dia kena bayar fidyah, kena bayar secupak beras. Sebagaimana fatwa beberapa orang ulama sahabat, dia mengatakan orang yang berpuasa tahun lepas kemudian dia tak qada, maka dia kena qada dan dia kena ganti, kena qada dan kena bayar fidyah secupak beras 700 gram setiap hari. Jangan tangguh-tangguh. Ni tidak ni, masa ada tak qada. Akhir sekali bertangguh-tangguh dan ini di antara soalan yang perlu diambil perhatian. Sebab saya tengok banyak soalan yang datang ni isu yang sama. Ada orang tak sempat qada. Tak sempat dah nak qada. Kan besok 2 hari lagi nak puasa, macam nak buat? Kata tunggu dulu. Bila masuk Ramadan, dia kena bayar qada lepas pada Ramadan nanti dan dia kena bayar fidyah. Sebab dia sudah tertangguh. Adakah fidyah itu berganda? Itu khilaf di kalangan ulama. Saya dah bahas panjang dalam satu video, satu kuliah kita tentang berganda atau tidak. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman panjang tentang Ramadan, insya-Allah.